kita semua sudah tidak sabar untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tetapi ingat, gereja itu harus memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Kita harus berhati-hati dan waspada dengan penyebaran COVID-19 ini. Karena itu, kala ibadah di GKI Kanaan dibuka kembali di gedung gereja, untuk sementara ini, ibadah hanya diperuntukkan bagi yang pertama, jemaat yang telah berusia antara 16 sampai 60 tahun. Yang kedua, jemaat yang sehat dan tidak sedang sakit seperti demam, batuk-batuk, dan sebagainya. Yang ketiga, jemaat yang tidak memiliki penyakit bawaan yang mudah tertular COVID-19. Yang keempat, jika ada jemaat yang baru tiba dari daerah dengan penularan tinggi atau red zone, diharapkan tidak mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan terlebih dahulu, sebelum saudara melakukan isolasi mandiri setidaknya 14 hari. Yang kelima, jika ada jemaat yang telah ikut kebaktian di gereja di gedung GKI Kanaan dan kemudian tertular COVID-19, mohon dapat segera memberitahukan kepada kami, yakni ke Penatua Sudirman, agar kami dapat melakukan tindakan antisipasi yang seharusnya kami lakukan. Jika situasinya kondusif dan kondisinya memungkinkan, maka Majelis Jemaat berencana akan menyelenggarakan ibadah di gedung gereja GKI Kanaan pada tanggal 9 Agustus 2020. Informasi perkembangan berikutnya dan prosedur untuk mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan akan kami update perkembangannya melalui grup WA GKI Kanaan. Mari kita terus memerangi penyebaran virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati GKI Kanaan dan kita semua. Terima kasih. Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dalam keadaan baik-baik. Masa PSBB transisi sudah diperpanjang lagi dan aktivitas sehari-hari boleh dikatakan sudah kembali normal seperti biasa. Tetapi gereja terus mengingatkan kita semua untuk tetap waspada dan berhati-hati. Tetaplah terus mengikuti himbauan pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan, berolahraga, menjaga makanan. Sebisa mungkin kita tetap tinggal di rumah dan menghindari ke tempat publik yang banyak orang berkerumun. Kita berharap dengan berdoa dan berusaha semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi wabah virus corona ini, kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun dalam bentuk online. Puji Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah online ini. Untuk yang pertama, pada hari ini kebaktian Minggu online diselenggarakan oleh kita sendiri, Majelis Jemaat GKI Kanaan. Pelayanan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Andi dengan tema Kasih Lintas Batas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian Minggu kita hari ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari ulang tahun GKI Klasis Priangan yang ke-50. Jemaat GKI Kanaan diundang untuk bisa mengikuti ibadah HUT GKI Klasis Priangan yang ke-50 pada pukul 16 sore dengan link kanal YouTube GKI Klasis Priangan. Dan yang ketiga, saya mau menyampaikan pesan gembala yang menjadi ayat hafalan kita. Sebelumnya saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita
minggu lalu. Yesaya pasal 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Mari kita membacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini. Diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita renungkan nats Alkitab ini dengan menghafalkan sepanjang minggu ini. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah ini. Mari kita bacakan bersama-sama dari Mazmur pasal 67 ayat 2 dan 3. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Mari kita berdoa untuk kesiapan hati kita dan ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami untuk bertemu dengan Engkau di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah mereka semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Mari kita bacakan bersama-sama dari Mazmur pasal 67 ayat 2 dan 3. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Tuhan Yesus, kami akan segera memulai ibadah ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita masyurkan Raja Mulia. Sembah Dia. Angkatlah suaramu dan bernyanyilah bagi Tuhan dengan hati yang bergemar. KPPK 8, mansyurkanlah Rajamu. 主所爱的信徒们，我们要开始今天早上的崇拜会，请大家起立，我们一起赞美、崇高我们的君王，敬拜他，以欢乐的心
高声向神歌唱。Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah kasih lintas batas. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Marilah kita belajar mengasihi sesama kita melampaui batas-batas keluarga kita, gereja kita, suku, agama, dan sekat-sekat pembatas lainnya. Kita tunjukkan kasih kita melalui tindakan yang nyata kepada semua orang. 主所爱的信徒们，今天早上的讲道主题是跨越的爱。主耶稣教导我们要爱人如己，我们学习去爱别人，跨越家庭、教会、种族、宗教和其他的界限。 通过具体的行动来表达我们对所有人的爱。 Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 27 Kasih Allah sebagai ungkapan tekad kita untuk terus belajar mengasihi sesama kita karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang teramat besar. 我们一起歌颂赞美，唱圣教诗歌第27首《上帝的爱》，以表示我们的决志，不断学习爱别人，因为神以他的大爱先爱我们。 Kasih
kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari berdoa secara pribadi, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari berdoa. 主所爱的信徒们，我们要一起做认罪祷告。我给弟兄姐妹一点时间，各自在神面前认罪，求神赦免我们一切的罪，一切的过犯。Inilah doa permohonan ampun atas dosa-dosa umat-Mu semua. Ampunilah segala dosa kami. Kami sadar betapa seringkali kami melakukan pelanggaran dan dosa dalam kehidupan kami, baik di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dan dimanapun kami berada. Karena itu, kami mohon Tuhan, kuduskan dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. 我们在天上的父，这是你的子民求饶恕的祈祷，赦免我们一切的罪过，知道我们无论在生活中、家庭、工作、社交中，我们常常有过失，因此恳求神洁净赦免我们一切的罪。我们如此祷告，是奉主耶稣基督的名，阿们。 Mari kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，请起立。 Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 凡你来到主跟前认罪的人，请听神的恩典信息。取自约翰福音第3章16节。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. 这是上帝的恩典信息。 感谢上帝。 Sebagai respon dari berita anugerah yang sudah kita dengarkan, dan sekaligus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian karena kasih-Nya. 回应神的恩典信息，我们一起预备心，领受神的话。我们一起唱诗赞美上帝。 Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah,
kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami sebentar akan membaca firman-Mu. Kami sebentar akan berefleksi daripada firman-Mu. Tuhan, berkatilah pelayanan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dan hamba-Mu yang akan menerjemahkan. Biarlah Tuhan pakai kedua kami menjadi alat dan saluran berkat di tangan Tuhan. Dan jemaat-Mu yang mendengarkan, biarlah Tuhan juga memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan, mari kita buka bersama-sama. 我们来打开一处的经文， Dari Matius pasalnya yang ke-15. 马太福音第15章 Ayatnya yang ke-21 从21节。 Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21. 马太福音第15章21节， Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这是神的话语，凡听了并存在心里的人有福了。 Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们平安。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah kasih lintas batas. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们讲到的主题是跨越的爱。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang Yesus, sosok profil yang seperti apakah yang ada di dalam benak Bapak Ibu sekalian? 如果提到耶稣呢，那么在你们的脑海中，耶稣是怎样的一个人呢？ Yesus orang yang seperti apa? 耶稣是怎么样的人呢？ Mungkin Bapak Ibu berkata soal satu sosok yang luar biasa karena mampu melakukan berbagai macam mujizat. 可能你们会说主耶稣是太棒了，因为他可以行很多的神迹。 Satu sosok yang mampu memberikan pengajaran yang begitu menyentuh hati. 他能够传讲触动人心的信息。 Ada banyak mungkin pendapat Bapak Ibu berdasarkan kesan Bapak Ibu terhadap Yesus itu. 你们可以按照你们的体会去描述耶稣。 Tetapi saya mau mengatakan ada satu kesan bahwa Yesus itu seorang yang memiliki hati penuh belas kasihan dan hatinya penuh kasih terhadap sesama, terutama mereka yang kesusahan dan menderita. 但是呢，我觉得主耶稣是一个充满爱心、充满怜悯心的，特别是对那些在困苦当中的人。 Ketika orang yang sakit kusta datang memohon kesembuhan kepada Yesus, 当有一个长大麻风来到主的面前恳求医治的时候， Firman Tuhan mengatakan hati Yesus berbelas kasihan dan mentahirkan orang kusta itu. 圣经告诉我们，耶稣就动了慈心，就医治了他。
Ketika Yesus memasuki kota Nain, di pintu gerbang dia melihat rombongan banyak orang yang akan menguburkan orang muda yang mati. 他来到哪因，看到很多人要埋葬一个刚刚死去的人。 Dan Yesus melihat ibu janda itu yang menangis dengan sedih. Firman Tuhan katakan, maka hatinya berbelas kasihan. 耶稣看见那寡妇非常的伤心，就怜悯她。 Maka Yesus berkata kepada ibu itu, janda itu yang kehilangan anak tunggalnya, jangan menangis. 他就告诉那位寡妇不要哭。 Lalu Yesus membangkitkan pemuda yang mati itu. 然后耶稣叫他的儿子复活了。 Saudara akan menemukan banyak peristiwa, Injil mencatat hati Yesus dipenuhi oleh belas kasihan dan dia melakukan sebuah tindakan yang menolong mereka yang kesusahan dan menderita. 我们如果查看圣经的话，我们就看到主耶稣一个充满爱心、充满怜悯心的人，他常常就去帮助那些需要帮助的人、困苦的人。 Tetapi ketika kita membaca Injil pada hari ini, kita menemukan satu profil yang agak berbeda. 但是如果我们看今天的福音经文呢，让我们看到与以往不同的耶稣。 Apakah Yesus adalah sosok yang tetap memiliki hati yang berbelas kasihan dan penuh kasih terhadap perempuan Kanaan ini? 我们看是否耶稣是充满爱心、怜悯心对待那个迦南的妇人呢？ Saudara, ketika kita melihat perempuan Kanaan itu memohon berkata kepada Yesus, sembuhkan anak perempuan saya yang kerasukan setan dan dia sangat menderita. 如果我们看这个迦南妇女，她要求耶稣说：“可怜我的孩子，因为他被鬼附着，非常的痛苦。” Saudara, bagaimanakah respon Yesus? 那么耶稣的反应是什么呢？ Apakah dia merespon dengan penuh belas kasihan? 他是不是直接反映他那个慈悲的心呢？ Saudara, menarik sekali respon Yesus. 但是我们看这里，耶稣的反应非常的不一样。 Yesus sama sekali tidak meresponi dan tidak menjawab permintaan daripada perempuan Kanaan ini. 耶稣完全不理会这个妇人的相求。 Yesus berjalan terus dan tidak peduli. 耶稣直接走，他不理会他。 Sehingga perempuan ini berteriak-teriak terus kepada Yesus dan yang terganggu para muridnya. 所以这位妇人呢，就不断的喊叫，使到耶稣的门徒受到干扰。 Akhirnya para murid yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan minta dia berhenti untuk berkata-kata, atau dengan tidak langsung para murid berkata, udah Tuhan sembuhkan anaknya itu. 所以呢，主耶稣的门徒呢，就请耶稣打发他走，或者是叫耶稣请耶稣应了这个妇人的要求，医治他的孩子。 Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus atas permintaan para muridnya? 但是耶稣怎么样回答呢？ Yesus tetap menolak. 耶稣还是拒绝了。 Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 主耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。” Tuhan tidak mau menyembuhkan. 主耶稣不要医治他。 Dan wanita ini sekali lagi memohon, menyembah, Tuhan sembuhkan anakku, tolong anakku. 但是这位妇人还是说：“主啊，帮助我。” Lalu Yesus berkata lagi. 然后耶稣说。 Dan kalau kita melihat perkataan Yesus begitu tajam dan bahkan kita mungkin berkata kok tega dan kasar sekali. 如果我们看主耶稣的回答，真的是觉得耶稣的言语非常的苛刻，好像没有怜悯心一样。 Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 耶稣说不好拿儿女的饼丢给狗吃。 Tetapi wanita ini terus memohon kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, anjing pun makan dari remah-remah meja tuannya. 但是这位妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。” Saudara, apakah Yesus menjadi sosok yang sudah berubah, yang tidak memiliki lagi belas kasihan dan
hati yang penuh kasih kepada mereka yang menderita dan sengsara. 亲爱的弟兄姐妹们，耶稣是不是变了，不再是充满爱心怜悯心的耶稣呢？ Saudara, saya katakan tidak. 我说不。 Saudara, ketika kita mengetahui konteksnya dan apa yang terjadi di dalam itu, 如果我们知道这段经文的背景， maka sesungguhnya hati Yesus tetap berbelas kasihan dan punya kasih. Bahkan apa yang Yesus lakukan menunjukkan kasih yang melampaui sekat-sekat pembatas yang dilakukan oleh Yesus dengan menyembuhkan anak perempuan ini. 但是我要说的是，耶稣仍旧是那个充满爱且有怜悯心的耶稣，包括他对迦南夫人的爱心。 Saudara, ketika Yesus menyembuhkan anak perempuan daripada wanita ini, 当主耶稣医治了这个夫人的女儿， sesungguhnya Yesus telah sedikit menyimpang daripada maksud kedatangannya. 其实主耶稣已经偏离了他来到世间的那个本来的计划。 Saudara, Yesus datang sebagai juru selamat untuk bangsa Israel. 主耶稣来到世间是为以色列民， Maka pelayanan dan karyanya ditujukan kepada umat Israel. 所以他所做的一切事都是为了以色列人。 Barulah setelah dia mati, dia bangkit, maka pelayanannya itu bagi seluruh bangsa. 直到耶稣复活后，他的救恩才临到各国的人。 Tetapi ketika pertama kali dia masih hidup dan dia datang ke dalam dunia ini, 但是他第一次来到世间的时候， maka fokusnya adalah kepada orang-orang Yahudi umat Israel. 他的集中力就是在以色列民，上帝的选民。 Dengan dia melakukan kesembuhan ini, 他现在医治了这个迦南妇女的女儿。 sesungguhnya dia telah merubah jadwal yang seharusnya dia lakukan kepada orang Israel. 他已经偏离了他应对以色列民所计划的。 Saudara, belas kasihan dan kasihnya tidak kaku dan dibatasi oleh schedule dan jadwal yang harusnya hanya untuk bangsa Israel. 主耶稣呢，他并不死死板板的坚持主要的使命， Dia merubah jadwalnya. 他已经改变了他的那个行程， Dia merubah agendanya 他已经改变了他定下来的 untuk 那个 menyembuhkan anak perempuan itu. 计划，他医治了夫人的女儿。 Dan dia merubah yang seharusnya hanya sekat untuk orang Israel tetapi untuk perempuan Kanaan ini. 他跨越了这个界限，去医治迦南的女儿。 Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika melihat dan membaca ini dan kita mengenal konteksnya, 如果我们看了这段之后，我们了解它的背景， maka kembali saya melihat saudara, ketika kita memahami, maka bukan Yesus tidak punya belas kasihan, 所以我们就会了解，不是主耶稣没有怜悯心， tetapi memang tujuan dan panggilan dia datang adalah untuk umat Israel. 但是他的本意，他的计划就是为了以色列而来的。 Belum waktunya kepada bangsa lain. 那么还不是时候传给救恩临到别的在那个非犹太人。 Tetapi hal ini tidak membatasi dia untuk melakukan tindakan belas kasihan dengan menyembuhkan. 但是呢，这个也不能够拦阻他去跨越这个界限。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika sampai titik ini saya merenungkan dengan konteks kita pada zaman sekarang. 所以呢，我回想这一切的时候，就以现今的状况来做一个比较。 Saudara, saya teringat akan Mother Teresa. 我记得这个雷特莎修女， Seorang yang mempunyai hati penuh belas kasihan dan kasih kepada sesamanya yang kekurangan dan menderita. 她充满爱心，
怜悯的心去爱那些缺乏的人。 Saudara, Mother Teresa memberi makan orang-orang yang tidak punya makan di Kalkuta di India yang miskin pada waktu itu. 他就来到这个高古大许多贫苦的人当中。 Hati Mother Teresa yang penuh belas kasihan juga mendorong dia untuk mengumpulkan orang-orang tua yang sakit yang dibuang di pinggir jalan untuk dirawat oleh dia. 他的爱心推动他去到那些被离弃、被丢弃的人当中。 Mother Teresa juga pagi-pagi dia membuka tempat-tempat sampah untuk mencari bayi-bayi yang dibuang oleh ibunya yang tidak bisa memeliharanya. 他也到垃圾堆上去寻找一些被父母丢弃的婴孩。 Sebuah pelayanan yang penuh dengan belas kasihan dan kasih kepada sesamanya yang menderita. 他的服事是充满了爱心，充满了怜恤人的心。 Saudara, saya mengutip beberapa perkataan Mother Teresa. 我有几句话是这个特蕾莎修女说的。 Perkataan yang lahir dari belas kasihannya kepada sesama. 就是他从他那个爱心、怜恤心推动他说的几句话。 Aku ingin kamu peduli kepada tetangga sebelah rumahmu. 我要你去关注你隔壁的邻居。 Apakah kamu mengenal tetangga sebelah rumahmu? 你认识你隔壁的邻居吗？ Saudara, Mother Teresa juga berkata, jika kamu tidak dapat memberi makan ratusan orang, maka berilah makan satu orang saja. 如果你不能给数百个人吃，那么你就给一个人吃吧。 Mother Teresa juga melihat kelaparan yang lebih jauh lagi, bukan kelaparan fisik tetapi jiwa. 他也看到贫穷不只是肉身上的，但是是心灵上的。 Dalam pelayanannya, Mother Teresa bisa melihat itu semua dan dia berkata, 所以他能够看到这个整体的状况，然后他说： menjadi orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak dipedulikan dan dilupakan oleh semua orang merupakan sebuah kelaparan terbesar, bahkan melebihi seorang yang miskin yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. 如果一个人他不被接纳，他不被爱，他不被理会，然后他被遗忘，他所有人都忘记他，那么他的贫穷是超过那些没有一点东西好吃的人。 Karena itu saudara, Mother Teresa juga berkata, 所以特蕾莎也这么说。 bagikan kasih kemanapun kamu pergi. 无论你到哪里，你把你的爱分享出去。 Jangan pernah biarkan seorang pun yang datang kepadamu pergi tanpa merasa menjadi lebih bahagia. 不要让任何人来到你跟前的时候，然后他去的时候、离开的时候，没有更加的幸福或者是快乐。 Hatinya yang penuh belas kasihan, saudara, melahirkan sebuah perkataan yang dia katakan. Salah satu penyakit terbesar adalah ketika kita tidak menjadi siapa-siapa, menjadi tidak berguna bagi orang lain. 他心中的爱推动他说了这一句话。一个最大的疾病就是你什么也不是，你谁也不是，你对任何人都没有一点点的帮助。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， apa yang memberikan inspirasi buat Mother Teresa sehingga mempunyai sikap hidup dan pelayanan yang seperti demikian? 是什么启发他能够有这样的充满爱的生活呢？生命呢？ Kembali adalah sosok Yesus yang mempunyai hati belas kasihan dan kasih kepada sesamanya yang kekurangan dan menderita. 主耶稣也是充满了爱心、充满怜悯的心，去关心、去帮助那些困苦的人。 Maka Mother Teresa ketika dikatakan apa yang memotivasi, maka Mother Teresa katakan, setiap kali saya melihat mereka yang menderita, maka dia katakan saya melihat Kristus yang menderita. 是什么
推动这个特蕾莎会这样做呢？他说，每当我去帮助一个人的时候，我就看见耶稣。Saudara, saya tarik dengan konteks kita yang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. 我把我们现今的状况把它连接起来。Saya merefleksikan sosok Yesus yang mempunyai hati belas kasihan. 我看见耶稣是一个非常有爱心、有怜悯心的。Kasih yang melampaui sekat-sekat pembatas yang melintasi batas. 他的爱是跨越一切的界限。Yesus tidak ketat dan tidak memegang mati agendanya untuk orang Yahudi. 他不持守他原本的那个计划，主要计划。Tindakan belas kasihannya melintasi batas dan dia menyembuhkan orang non-Yahudi. 他的爱跨越了界限，去医治非犹太人。Dan Mother Teresa juga memberikan teladan yang dia contohkannya dari Yesus. 所以特蕾莎也是从耶稣身上来模仿。Lalu bagaimanakah belas kasihan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? 然后我们呢，在这个病毒疫情大流行的期间，我们怎么样？ Saudara, ketika merenungkan lebih jauh maka saya mengatakan 经过思想之后，我要说。 bahwa tanggung jawab untuk menolong dan memelihara orang-orang yang kesusahan dan kekurangan ada pada tanggung jawab kita. 我们有责任去帮助、照顾那些困苦、穷乏的人。 Saudara, saya teringat akan perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. 我记得财主跟拉撒路的故事。 Saudara, dikatakan orang kaya ini, saudara, hidup di dalam kemewahan ya dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi pada saat yang bersamaan ada Lazarus yang di dekat rumahnya memohon untuk mendapatkan roti dan makanan. 这位财主呢，他非常富有，他每天享受一切，但是在他的这个房子的旁边有一个很贫穷的人，是拉撒路。 Bukan roti yang didapat, saudara, tetapi anjing-anjing yang datang menjilati akan luka-luka Lazarus. 拉撒路并没有得到吃的东西，反而是那些狗来靠近他，来洗他的那个伤口。 Dan ketika keduanya mati, saudara, 当这两个人死了之后， maka Tuhan menuntut tanggung jawab daripada orang kaya itu. 上帝就要这个人，这个财主呢，负起责任。 Tanggung jawab pemeliharaan terhadap sesamanya yang tidak memiliki apa-apa. 就是要顾惜，要去照顾那些什么都没有的邻居。 Saudara, saya juga ingat akan khotbah akhir zaman Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir. 我也记得主耶稣在最后一次讲道的时候， Maka ketika Yesus menghukum orang-orang yang di sebelahnya, 主耶稣刑罚他旁边的人， yang dijadikan alat ukur adalah kasih dan belas kasihan kepada sesamanya. 他的那个判断，他的判断呢，就是那个人是不是去爱、去款待那些需要的人。 Ketika mereka tidak punya makanan, engkau tidak memberikannya. 他们没有吃的时候，你不给他们吃； Ketika mereka tidak punya baju, engkau tidak memberikan baju. 他们没有衣服穿，你不给他们穿。 Yesus marah. 耶稣生气了。 Saudara, dalam hidup kita ini ada yang namanya blind spot, sisi yang tidak bisa kita lihat. 弟兄姐妹们，在我们的生命里头呢，有一些部分是我们看不见的。 Terkadang saudara, kita tidak bisa melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan 有 pertolongan. 时候我们看不见，在我们的周遭有很多人需要我们的帮助。 Saudara, ini John Wesley, pendiri gerakan Metodis.
约翰威斯理是创办威理教会的， Seorang pengkhotbah, seorang pengajar, seorang teolog, seorang pendeta. 是一个神学家，创办人是牧师。 Sudah satu kali dia membeli sebuah lukisan yang bagus dan akan dipajang di kamar dia dengan bantuan seorang ibu pelayannya. 有一天呢，他买了一幅画，想装饰他的房间，然后有一位夫人来帮助他。 Ketika ibu itu membantu dia baru menyadari, John Wesley menyadari bahwa ibunya memakai baju kain linen yang tipis. 当这位服务员进来的时候，约翰呢威斯理才意识到，这个女服务员只穿着一件薄薄的亚麻布衣服。 John Wesley tersentak karena hari itu adalah musim dingin dan udaranya dingin sekali. 那个时候是冬天，那个气候非常的冷。 Dia berkata, "Ibu, kenapa kamu enggak pakai mantel yang tebal?" 他说：“夫人，为什么你没有穿比较厚的那个外套呢？” Saya enggak punya, Tuan. 他说：“先生，我 Oke, 没 kamu 有。 beli. 好吧，你去买。” Dia merogoh uang di sakunya, saudara. 他就把手探进那个口袋。 Ternyata dia enggak sadar bahwa di sakunya uangnya sudah enggak ada. 他才发现，原来他已经没有钱了。 Uangnya tidak cukup, uangnya sedikit untuk membeli mantel itu. 他的钱只有一点点，不够买一件外套， Saudara, dia tersentak. 所以他很震惊。 Lalu di dalam pikirannya muncul perkataan firman Tuhan. 所以在他的脑海中就想起了神的话语。 Apakah Tuanku akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." 他就自问：我的主会这样说吗？你这又良善又忠心的仆人，你做得非常好。 Engkau telah menghias indah tembok kamarmu dengan apa yang seharusnya bisa digunakan untuk melindungi orang miskin ini dari hawa dingin. 你买了这个画来装饰你的房间，其实呢，这些钱呢应该用来保护这个可怜的人免受寒冷。 Saudara, John Wesley tersentak sekali. 所以他很震惊， Dia berkata, "Ya ampun ya Tuhan. 他说：“主啊，赦免我！ Tidakkah semua lukisan ini adalah darah sengsara dari pelayan yang malang ini?" 其实啊，这一幅画呢，是用这个可怜夫人的残血来换取的。 Saudara, saya bukan mau mengatakan kita tidak boleh membeli lukisan melalui ilustrasi ini. 弟兄姐妹们，我不是说我们不可以买画来装饰家里。 Saya bukan berkata kita tidak boleh memberi barang-barang yang di luar kebutuhan pokok kita. 我也不是说呢，我们不可以买一些东西，除了我们的必需品。 Tetapi yang saya mau katakan adalah seringkali kita tidak melihat sekeliling kita. 我要说的是，我们常常看不到我们的周遭。 John Wesley tidak membuka matanya bahwa pembantu-pembantunya itu tidak memiliki baju sampai dia sadar dan melihatnya. 开始的时候呢，这个约翰威斯理呢，他没有看见他的服务员呢没有钱来买外套。 Saudara, disinilah saya mau mengajak kita, buka mata jasmani kita, buka mata hati kita. 所以呢，我们要打开我们的肉体的眼睛，也要打开我们心灵的眼睛。 Lihat dan datangi mereka. 我们去看，然后来到他们前面。 Kalau kita melihat mereka hidup di dalam segala fasilitas yang minim dan kurang. 如果他们是处在一个非常简陋的状况， Tidak ada air bersih, kurang makan dan sebagainya. 他们没有清洁的水好喝， Maka ketika kita bisa melihat, 那么我们就可以看， kita tidak buta. 我们不是瞎眼的。
maka saudara itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat akan apa yang kita miliki, akan apa yang kita gunakan. 那么我们就可以发现，我们所拥有的，我们所需要的， Dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. 那么就会影响到我们如何去应用上帝赐给我们的一切。 Saudara, ketika Tuhan memberi banyak di dalam hidup kita, 如果上帝在我们的生命当中赐给我们很多， bukan untuk kita memiliki lebih lagi dan lebih lagi, 不是要我们越来就拥有越来越多， tetapi untuk kita memberi lagi dan memberi lagi. 而是让我们可以施舍的更多更多。 Ketika Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, 如果上帝赐福我们丰富有余， bukan artinya untuk kita menaikkan gaya hidup kita, 不是要我们提升我们的生活水平， tetapi untuk menaikkan pelayanan kasih kita kepada sesama dan persembahan kita kepada gereja. 而是要我们更多的去帮助别人，去奉献给教会。 Saudara, sejak itu John Wesley men-set akan kebutuhan hidupnya. 自从那个时候，这个约翰威斯理呢就开始来设置他的这个生活的需要。 Dia tidak akan melebihi pemakaian, melebihi akan kebutuhannya. 他不会支出比他的收入更大。 Saudara, yang kedua juga saya melihat bahwa ketika tindakan kita berbelas kasihan kepada sesama, 如果我们呢去关怀我们四周围的人， maka sesungguhnya itu bukti iman bahwa Kristus hadir dan tinggal dalam hidup kita. 那么就证明那是有主耶稣住在我们里头。 Anda berbelas kasihan dan menolong sesama bukan artinya untuk saudara diselamatkan, tidak. 你去帮助别人，去关怀别人，不是你得拯救不是因为你去帮助别人，去关怀别人， Tetapi belas kasihan kita kepada sesama kita itu bukti bahwa Kristus hidup dan tinggal dalam diri kita. 但是你所做的这一切就要证明主耶稣有住在我们里头。 Saudara, iman hidup kita juga akan mempengaruhi akan penggunaan uang kita. 我们对主的信心也影响到我们如何去运用钱财。 Saudara ingat Sakeus? 还记得 Ketika dia bertobat dan diselamatkan. 当他悔改得到拯救的时候， Apa bukti iman dari Sakeus? 那么他如何去证实呢？ Sakeus berkata, 撒该说 separuh dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. 我一半的财产我要分给穷人， Jika ada yang aku peras, maka aku akan ganti 4 kali lipat. 如果我有我有向他们多取的，我要4倍的付给他们。 Saudara, ketika kita menolong sesama kita berbagi bukan artinya supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, tidak. 弟兄姐妹，如果我们去关心别人、去施舍的时候，不是因为我们要得到拯救， Tetapi itulah iman yang hidup, Kristus hidup di dalam diri kita. 但是这是证明主耶稣真的活在我们里头。 Dan yang ketiga adalah saudara, belas kasihan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah berilah. 所以在这个病毒大流行的期间，我们要去施舍， Berilah kepada yang membutuhkan. 施舍给那些需要的人。 Saudara, saat ini saya katakan adalah momentum yang sangat-sangat dibutuhkan bantuan kita kepada berbagai orang karena berbagai krisis ekonomi yang terjadi. 弟兄姐妹们，现在这个是一个很好的时机，来去关心、去施舍给那些需要的人。 Disinilah saat dan waktunya belas kasihan Kristus kita tunjukkan di dalam hidup kita. 就是在这个时候，我们证明主耶稣住在我们里头， Kasih yang lintas batas. 就是跨越的爱。 Mungkin saudara berkata, Pak, saya juga sedang berada dalam krisis.
可能你会说，牧师啊，我也是处在这个危机当中， Saya juga sedang menghadapi krisis ekonomi. 我也是有经济的危机。 Saudara, saya berpikir apakah itu artinya kita tidak bisa memberi? 如果这样，我们真的是不能够施舍吗？ Saya tetap katakan bisa memberi. 我说我们可以施舍的。 Saudara, saya ingat akan jemaat di Makedonia. 我记得在马其顿的信徒们， Jemaat ini sedang mengalami pencobaan yang berat, berbagai penderitaan, saudara, penganiayaan. 这些信徒们他们正在面对很大的试炼， Dan mereka hidup di dalam kondisi di Alkitab katakan sangat miskin. 他们是极贫穷的。 Tetapi saudara, mereka memaksa Rasul Paulus untuk mereka boleh berbagian, memberi persembahan buat orang-orang kudus di Yerusalem. 但是呢，他们却要求保罗准他们在共济圣徒的恩情上有份。 Saya yakin jumlahnya tidak besar, tetapi itulah yang dia mau lakukan untuk memberi. 我相信他们给的不多，但是这是他们的心意， Belas kasihan Kristus yang mendorong. 是因着主耶稣主耶稣的怜悯心来推动他们。 Saudara, ketika saya melihat akan kehidupan kita, 如果我们看我们的生活， apakah saudara punya rumah 你有房子吗？ untuk tinggal? 有房子可以住吗？ Apakah saudara mempunyai makanan di rumah? 你家里有吃的吗？ Mempunyai pakaian? 你有衣服穿吗？ Apakah saudara mempunyai fasilitas air bersih untuk saudara pakai? 你有足够清洁的水来使用吗？ Apakah saudara punya bisa naik kendaraan transportasi? 你有交通的工具吗？ Atau bahkan punya motor, punya mobil? 或者是有汽车，或者是摩托车？ Saudara, apa yang saya sebutkan kalau saudara punya itu semua saya membaca saudara? Saudara termasuk 15% orang kaya di dunia. 如果你拥有我所说的刚才我所说的那么我们是属于世界上人口的15%最富有的人。 Dari seluruh penduduk dunia saudara ya, ketika saudara punya fasilitas itu artinya saudara adalah 15% dari orang yang kaya dan 85% adalah orang yang di bawah saudara hidupnya di seluruh dunia. 我是说按着世界人口的计算如果我们有刚才我提到的这些东西呢，我们就是15%最富有的人，那么85%的人是处于贫穷的状况。 Artinya saudara dan saya bisa memberi apapun kondisi saudara. 所以呢，无论在什么状况下，我们都可以去施舍的。 Saudara, hari ini gereja sedang menggalang dana untuk diakonia. 今天教会正在推动会友们有这个仁爱奉献。 Setiap bulan kita selama COVID ini kita melakukan pelayanan diakonia buat jemaat kita. 在疫情大流行期间呢，我们教会每个月都有做这个仁爱的工作。 Sejak COVID sudah 5 kali kita menyelenggarakan itu. 自从疫情开始之后，我们已经有5次的活动了。 Dan gereja butuh dana untuk diakonia. 教会需要这些经费来做仁爱的事工。 Saudara, disinilah kita dipanggil. 弟兄姐妹们，我们就为此而蒙召。 Tuhan tidak melihat jumlahnya berapa yang Anda berikan. 我们的神不看我们奉献的多少， Tetapi biarlah belas kasihan dari Tuhan itulah yang mendorong saudara memberi. 愿上帝的爱来推动我们去施舍， Berapapun itu jumlahnya. 无论给多少。 Mari kita memberi di masa-masa yang sulit ini. 在这个很艰难的状况下呢，我们一起来施舍。
Berikan persembahan diakonia saudara kepada gereja. 我们把这个仁爱的奉献交给教会， Dan gereja akan menggunakan itu untuk menolong orang lain. 那么教会就使用这些经费去帮助别人， Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang membutuhkan. 供应那些需要帮助的人。 Saudara, saya menutup khotbah ini dengan 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 我要结束今天的讲道，用约翰福音约翰一书第3章16到18节做结束。 Saya akan bacakan buat saudara. 我要读给你们听。 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kristus telah memberikan nyawanya kepada kita dan kita wajib memberikan nyawa kita, menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. 主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，所以我们也应当为朋友舍命。 Ayat ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 17节，凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心，怎能存在他里面呢？ Iman yang hidup, Kristus yang hidup di dalam diri kita, ditunjukkan dengan tindakan belas kasihan kita kepada sesama yang kekurangan. 一个活的信心，就是有主耶稣住在我们里头，使到我们能够去连续人，去帮助人。 Ayat ke-18. 第18节， Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 小子们呐，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。 Kasih kita ditunjukkan bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. 不是用口头讲的，乃是用实际的行动来彰显出来。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, biarlah Engkau terus mengajar kami dan memberkati kami. 神啊，求你继续的教导我们，赐福我们， Sehingga kami juga bisa terus-menerus hidup sesuai dengan firman-Mu. 使到我们能够按照你的真理来活着， Melakukan tindakan belas kasihan kepada sesama kami. 我们实际的表现我们对我们对别人的关怀。 Tolong kami, mampukan kami. 求神你帮助我们，给我们力量。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang tak dapat ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Memegang
mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang tak dapat ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们与历代、现今、将来众信徒一起宣告我们的信仰，使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia. 我们先用印尼文来宣告。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan segala daya upaya yang dilakukan ya Tuhan untuk mendapatkan vaksin boleh segera terrealisasi, sehingga kami bisa keluar dari segala krisis ini. Dan ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai krisis yang kami hadapi, biarlah sebagai keluarga besar GKI Kanaan,
kami boleh saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling menghibur dan saling menguatkan. Dan kami boleh bersama-sama melewati masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan masalah ekonominya. Biarlah Tuhan juga menguatkan dan menolong. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan kelemahan tubuhnya. Kami juga terus memohon Tuhan menolong. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul dengan masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan keluarga besar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga menolong. Tuhan juga menolong kami di dalam kami membangun pelayanan di masa-masa pandemi ini. Tuhan, inilah permohonan dan doa syafaat kami. Biarlah Tuhan saja yang memberkati. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau esok hari negara kami akan berulang tahun, kami merayakan hari kemerdekaan kami. Biarlah Tuhan terus memberkati masa depan gereja kami yang tidak mudah perjalanannya. Berkati Bapak Presiden kami dengan segenap anggota jajaran kabinetnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami yang kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja ataupun scan QR code gereja. 现在我们要收奉献，我们的奉献呢可以汇到教会的账号。 Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 今天的奉献经文取自哥林多后书第9章第7节，个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是上帝所喜爱的。 Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
你一直牵住把我所的手，当我跌倒，你就扶持。和散那，我要赞美我主；和散那，我要尊重耶稣；和散那，和散那，和散那，和散那，我要赞美我主；和散那，我要尊重耶稣；和散那，和散那，和散那，和散那，和散那，和散那。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar untuk kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih karunia-Mu dan berkat-Mu, sehingga kami boleh menerima semua ini dan kami boleh menikmati hingga saat ini. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Persembahan kami ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong ajarlah kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita siap untuk diutus oleh Tuhan masuk ke dalam dunia menjadi saksi Tuhan. Mari kita mohon agar Tuhan terus membimbing hidup kita, dan kita yakin akan sumber kasih yang besar hanya dari Tuhan Yesus. 主所爱的弟兄姐妹们，我们预备好心，领受神的差派，进入世界，成为主的见证。恳求神不断带领我们，引领我们的生命，也确信主耶稣是那伟大爱的泉源。我们一起来唱诗，圣教诗歌349首。 KPPK 349, bagi Yesus Tuhanku. 都归耶稣。 Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saat teduh, 默祷， ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 我们的崇拜会就此结束。主日好，愿上帝赐福我们大家。